رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita teruskan ayat 71 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah ayat pada pagi ini kita akan pelajari agak panjang dan juga i'rabnya pun agak mencabar, i'rab yang ditulis ataupun yang di-i'rab oleh Syekh Thayyib Al-Ibrahimi dalam kitab i'rab Al-Quran. I'rabnya pun agak mencabar, tapi insya-Allah kita cuba lalui. Kita cuba pelajari, insya-Allah Allah Ta'ala buka hati kita, lancarkan lidah kita supaya kita dapat memahami ayat ini. Jadi ayat 71 Allah Subhanahu wa taala dari sudut maknanya Allah Ta'ala mulakan dengan qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, anad'u, apakah kami seru? Apakah kami seru dalam terjemahan yang saya share di skrin ya. Adakah ataupun patutkah anad'u, kami seru. Alif itu maksudnya patutkah ataupun adakah. Patut. Nad'u, kami seru. Kami seru ataupun kami sembah, boleh diterjemahkan. Min dunillah, selain daripada Allah. Mala, min dun, min itu dari dun, selain Allah, selain daripada Allah. Mala, sesuatu yang disembah ataupun yang diseru, didoakan, didoa. Mala, sesuatu la, tidak, yang fauna, dia memberi manfaat kepada kami. Maksudnya tidak ada kuasa untuk memberi manfaat, untuk memberi kesan. Wala yadurruna, dan tidak juga ia memberi mudarat kepada kami. Ini merujuk kepada patung ataupun batu berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Apakah kami patut menyeru selain daripada Allah berhala-berhala ataupun patung, batu-batu yang sememangnya jelas, yang sememangnya terbukti, la yanfa'una, tidak dapat memberi manfaat kepada kami, wala yadurruna, dan juga tidak ada kuasa untuk memberi mudarat kepada kami, tidak boleh mengambil tindakan pada kami, tidak dapat memberi kebaikan kepada kami. Berhala itu, apakah kami patut untuk menyeru ataupun berdoa kepadanya? Ini diminta untuk Nabi kita bertanya, tetapi sebenarnya kalau kita lihat alif ini adalah istifham ingkari. Istifham ingkari maksudnya tidak. Maknanya kami tidak akan menyeru berhala ataupun patung ataupun batu yang disembah oleh kafir Quraisy itu, kerana patung itu tidak dapat memberi manfaat kepada kami dan juga tidak dapat memudaratkan kami. Bahkan patung itu dijaga oleh kami. Kami yang jaganya, kami yang buatnya. Maknanya kafir Quraisy itu mereka yang menjaga, yang buat.
dan perlu kepada kafir Quraisy untuk menjaga patut-patut tersebut. Wa nuraddu ala aqabina, dan patutkah kami kembali ataupun dikembalikan kami aqabina, ke aqabina ini kalau lihat terjemahan dia adalah aqibun, tumit, tetapi diterjemahkan dengan patutkah kami dikembalikan kepada agama kami yang lama. Maknanya patutkah kami ini kembali menjadi musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebut kiasan, maknanya tumit kita maknanya yang berada di belakang, di belakang kaki. Dan juga aqibah ini juga diterjemahkan juga adalah di akhir sesuatu ataupun selepas sesuatu. Jadi apakah kami dikembalikan, apakah patut kami kembali ke agama syirik ataupun kepada keadaan kami yang lama sebelum ini di dalam kesyirikan? Ba'da idh hadana, selepas Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kami. Jadi selepas Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kami, apakah kami dikembalikan kepada agama kami yang lama selepas mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalladhi istahwathu syayatin, seperti yang istahwathu asyayatin. Istahwathu ini maksudnya yang telah disesatkan ataupun yang telah dihilang akalnya, pedoman oleh syaitan, seperti seseorang yang telah disesatkan oleh syaitan fil ardi, di muka bumi, hairan, orang itu dalam keadaan keliru ataupun dalam keadaan hairan, tidak tahu jalan yang benar, tidak tahu keadaan hakikat yang sebenar. Lahu, baginya seseorang yang telah disesatkan oleh syaitan itu ada baginya ataupun bersamanya ashabun, kawan-kawan, dia ada kawan, tetapi dia telah disesatkan oleh syaitan ataupun akalnya sudah hilang kerana terpengaruh dengan bisikan ataupun ajakan syaitan, berada dalam keadaan kehairanan, tidak tahu punca kehidupannya. Sedangkan ada kawan-kawan, dia ada kawan-kawan, kawan-kawan itu yad'unahu, kawan-kawan itu menyerunya kepada al-huda, kepada petunjuk jalan. I'tina maknanya datanglah kepada kami, ataupun diterjemah di sini marilah bersama kami. Maknanya marilah ikut kami jalan yang benar. Kami ada jalan petunjuk. Jadi kamu berada dalam kehairanan, kenapa ikut syaitan? Ikutlah kami. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah ataupun adalah petunjuk yang benar ataupun yang betul. Selain daripada itu tidak dikira petunjuk ataupun hidayah. Wa umirna, dan kami diminta linuslima, supaya kami menyerah diri ataupun berserah li rabbil alamin, kepada ataupun bagi Tuhan sekalian alam. Itu adalah terjemah ringkas bagi ayat 71 yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan ayat ini kalau dilihat para mufassir kita beritahu, antaranya Ibn Ashur, dia bagi tahu ayat ini mengikut riwayat Ibn Abbas diturunkan kepada anak Abu Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdul Rahman. Anak Abu Bakar ini pada awalnya dia kufur, tidak memeluk Islam, tetapi pada semasa perjanjian Hudaybiyah, anak Abdul Rahman, anak Abu Bakar ini telah memeluk Islam, dan dia telah menjadi seorang Islam yang baik. Jadi ayat ini diturunkan sempena dengan anak Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah berjumpa dengan Abu Bakar dan dia telah paksa Abu Bakar untuk murtad.
untuk kafir, untuk murtad, menyembah menyembah berhala. Jadi dengan peristiwa ini, maka diturunnya ayat ini, katakanlah kepada mereka itu, bukan saja anak Abi Bakar, Abdul Rahman, tetapi hakikatnya kafir Quraisy ini mereka berusaha untuk memurtadkan mereka yang bersama Nabi Muhammad memeluk Islam. Jadi kalau kita baca sirah-sirah Nabi, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati kafir Quraisy ini mereka cuba untuk mengembalikan ataupun dengan istilah yang mudahnya memurtadkan semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada awal dakwahnya, kalau kita lihat dakwah Nabi ini pada 3 tahun pertama dia secara senyap, secara sembunyi. Tetapi pada tahun yang keempat bermula secara orang panggil terang-terangan. Kalau 3 tahun yang pertama tu secara sembunyi dan juga umat Islam pada masa itu pun banyak bertaqiyah, maknanya cuba untuk mengelak daripada menzahirkan Islamnya. Tetapi selepas tahun keempat, selepas dibangkitkan Nabi SAW dan dakwah secara sembunyi, tahun keempat itu cuba dijelaskan ataupun dakwah itu secara terang-terangan. Jadi bila dakwah itu dibuat secara terang-terangan, pada masa inilah kafir Quraisy cuba untuk menyeksa umat Islam supaya mereka murtad. Mungkin kita pernah dengar kan cerita tentang Bilal bin Rabah, diletak di padang pasir, kemudian diletak batu. Jadi batu itu apabila kena matahari dia akan panas. Dengan beratnya batu dan dengan panasnya batu itu diletak di atas Bilal bin Rabah dan dipaksa untuk murtad. Cuma Bilal dia terus menyebut Ahad, maknanya Tuhan itu esa, tidak murtad. Bukan saja Bilal, begitu juga Sumayyah yang kita selalu dengar cerita kan, wanita pertama yang syahid di jalan Allah SWT dibunuh oleh Abu Jahal. Kalau kita baca sirah dalam bahasa Arab, kezaliman yang Abu Jahal buat ini orang panggil keluar daripada kemanusiaan. Dia bunuh Sumayyah ini dengan tombak ataupun besi. Dia dijolok pada kemaluan Sumayyah sehingga mati. Walaupun ada yang mengatakan dijolok di perut, tapi kalau kita baca sirah-sirah Nabi yang ditulis oleh pakar-pakar sejarah, begitu sekali sesaan supaya Sumayyah ini murtad. Begitu juga isterinya, suaminya Yasir dan anak-anaknya Ammar bin Yasir. Jadi Sumayyah dengan suaminya Yasir meninggal, mati. Sesaan dia sehingga Yasir itu kalau dilihat sejarahnya diikat kaki tangan pada kuda, maknanya kuda 2 ekor diikat sebelah, kaki tangan sebelah lagi kuda seekor lagi, kemudian dicocok api pada kuda itu, ditarik sehingga tercabut tangan kaki Yasir. Kalau ikut apa yang ditulis, wallahu alam. Tetapi ini menunjukkan satu sesaan yang sangat kuat yang dibuat oleh kafir Quraisy terhadap mereka yang lemah di kalangan hamba abdi. Jadi semua itu adalah apa? Kerana mahu orang-orang yang mereka yang peluk Islam di awal dakwah Nabi SAW murtad. Jadi kalau kita lihat sejarah, Sumayyah ini Nabi bagi tahu, sabran ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Maknanya Nabi sudah bagi tahu dah keluarga Yasir ini mereka semuanya adalah janjinya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah, kalau dilihat kepada sirah dan sebagainya, ada di sana satu gerakan, satu tindakan supaya mukmin yang awal memeluk Islam itu mereka murtad. Cuma
Orang kafir Quraisy ini mereka tak buat kepada Nabi. Mereka tidak seksa Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak seksa pada awal dakwah tu kerana masih ada yang melindungi Nabi, iaitu Abu Talib. Pak saudara Nabi masih lagi ada. Mereka malu kepada pak saudara Nabi. Cuma apabila pak saudara Nabi meninggal sebelum dalam 3 tahun sebelum hijrah, maknanya tahun ke-10 dakwah Nabi, kafir Quraisy mula untuk berusaha membunuh Nabi. Kan? Kenapa? Kerana mereka telah usaha sebelum itu untuk memurtadkan Nabi. Mereka telah pujuk Nabi. Kan kita dengar kan pernah kafir Quraisy Abu Jahal dan juga grup dia pergi jumpa dengan Abi Talib. Dia beritahu, wahai Abi Talib, beritahu kepada Muhammad, seandainya dia nak dia nak isteri yang cantik, aku akan kahwinkan dengan perempuan yang paling cantik di Mekah. Kalau nak jadi kaya, aku akan jadi bagi harta dia menjadi orang paling kaya di Mekah. Kalau nak pangkat, akan jadi beri pangkat paling tinggi di Mekah Al-Mukarramah. Jadi segala tawaran itu dunia habuan telah pun diberi kepada mahu diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pentingnya Nabi kena tinggal agama Islam ini, tinggal dakwahnya. Tetapi bila diberitahu, Abi Talib beritahu kepada Nabi, Nabi beritahu itu mustahil. Kalaulah mereka dapat beri bulan bintang kepada aku tidak akan tinggal dakwah Islam, tidak akan tinggal agama Allah SWT, sama ada aku berjaya ataupun aku dibunuh, mati. Jadi semua itu adalah usaha yang dibuat untuk mengembalikan agama masyarakat kafir Quraisy itu kepada agama syirik, agama tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke tahap mereka ini untuk memurtadkan umat Islam. Kalau kita lihat sejarah asbabun nuzul surah Al-Kafirun, mereka jumpa Nabi untuk orang panggil apa, kerjasama untuk tukar-tukar Tuhan. Ini sebenarnya kalau gerakan sekarang ini adalah gerakan mentauhidkan agama, menyatukan agama, ataupun dipanggil apa, orang panggil apa, menganggap agama itu adalah sama saja. Tak kira lah Islam, tak kira lah apa, semua agama adalah sama. Persamaan di kalangan ataupun di antara agama-agama ini sudah pun dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka jumpa Nabi untuk bertukar-tukar Tuhan. Setahun kamu sembah Allah, aku sembah berhala, kemudian kita tukarlah Tuhan, engkau sembah berhala, aku sembah Allah pula. Ataupun sebulan, setahun, ada beberapa riwayat tentang tawaran tersebut. Tetapi akhir sekali turunnya ayat ataupun surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, sehingga Nabi sebut dalam ayat itu, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi semua yang saya sebut tadi adalah usaha-usaha untuk memurtadkan umat Islam yang ada di zaman Nabi SAW, menggunakan kekerasan, siksaan bagi golongan yang lemah, golongan hamba abdi dan sebagainya, dan menggunakan habuan, jawatan, duit, kemudian wanita, perempuan, menggunakan semuanya. Yang penting kembali kepada agama yang lama dan sekat ataupun berhenti daripada menyeru ataupun dakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, nampak menarik, maknanya kita bekerjasama, kita berada dalam keamanan, maknanya kita tidak berbalah, kita tidak bertengkar, cuma kita kenalah bertolak ansur. Maknanya kamu sembah Tuhan aku, kemudian aku sembah Tuhan kamu, kita bergili-gili. Tawaran ini agak menariklah, tetapi juga ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah mereka kafir Quraisy ini mahu membunuh Nabi SAW, dan akhirnya pada tahun ke-13 pelantikan Nabi SAW, Nabi telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah diseksa, setelah dicaci, dimaki, diserang peribadi Nabi itu.
dikatakan Nabi itu adalah orang gila, Nabi itu sihir, Nabi itu pelbagai lagi, tetapi tidak berjaya. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ayat ini adalah sesuai ataupun diturunkan dalam keadaan suasana umat Islam di Mekah Al-Mukarramah, dan juga dalam keadaan kafir Quraisy mahu memurtadkan umat Islam yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Dalam keadaan umat Islam yang sedikit, kalau kita fikir pada masa itu dikuasai oleh kafir, Mekah itu dikuasai politiknya, ekonominya oleh kafir Quraisy. Pada masa itulah tekanan, sesaan dan pelbagai cara lagi dilakukan untuk mengeluarkan umat Islam daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya gagal, tidak berjaya. Kalau kita lihat sejarah, hanya Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk maki Nabi, dipaksa untuk kufur. Dia saja yang mengaku, tapi dia tidak murtad. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Diturunkan ayat ini sempena dengan anak Yasir dan juga ibunya Sumayyah, kerana dia tidak tahan dengan siksaan. Akhir sekali dia sanggup ataupun dia terpaksa untuk mencaci Nabi ataupun untuk mengaku dia itu kufur. Dan dia telah berjumpa dengan Nabi, dan Nabi beritahu, kalaulah hati kita mutmainnun, masih lagi beriman, maka dimaafkan, kerana kita dipaksa. Jadi daripada peristiwa inilah ulama kita bagi tahu, dalam keadaan seandainya nyawa kita diancam, contohnya Ammar itu nyawanya diancam, mahu dibunuh, maknanya dia mahu dibunuh seandainya tidak kufur. Jadi kita sebagai mukmin, kita kena jaga. Pertama, jaga agama. Jaga agama ni maknanya jaga akidah kita. Yang kedua, kita juga wajib menjaga nyawa kita. Cuma apabila bertembung antara nyawa dengan agama, contohnya jaga agama dengan nyawa. Orang paksa kita letak pistol di kepala kita, suruh kita kufur. Jadi kalau ikut peristiwa yang berlaku pada Ammar ini, pada detik itu, masa itu adalah menjaga nyawa itu lagi utama. Oleh itu dia berpura-pura mengaku kufur, tetapi hatinya tetap beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi pada masa ini dia dipaksa, jadi tidak mengapa, yang pentingnya hatinya masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini diturunkan dalam keadaan masyarakat mukmin yang ditindas, yang diminta untuk murtad kembali kepada agama lama mereka. Okey, jadi itu secara ringkas ayat ini, sebab diturunkan ayat 71. Okey, Allah SWT menyebut, qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu syayatin. Di dalam ayat ini juga ada perumpamaan. Jadi, murtad selepas beriman, Allah Ta'ala umpamakan dengan istawat syaitan. Murtad, seseorang itu yang murtad selepas iman itu sepertilah seseorang yang ada akal tetapi telah hilang akalnya kerana mengikut syaitan. Itu yang pertama. Maknanya seorang manusia itu dia akalnya sempurna. Akalnya boleh berfikir dengan waras, tetapi oleh kerana disesatkan oleh syaitan, dia seolah-olah tidak ada akal ataupun majnun. Jadi perumpamaan itu diumpamakan seperti kufur. Kerana kufur ini akalnya ditutup, tidak nampak kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, musyrikin yang minta ataupun yang seru kepada murtad itu supaya keluar daripada Islam itu, di dalam ayat ini Allah Ta'ala umpamakan dengan syaitan yang menyesatkan ataupun yang menyeru supaya kembali ataupun sesat, tidak nampak petunjuk jalan yang benar.
Kemudian dakwah Allah menyeru ataupun malaikat menyeru kepada iman, seruan manusia kepada keimanan, Allah Ta'ala seru kepada iman, Nabi seru kepada iman, ataupun malaikat mengajak kepada keimanan, adalah diumpamakan seperti sahabat-sahabat yang menyeru kepada petunjuk. Itu perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang ketiga. Jadi ayat yang pertama, qul anad'u, sehingga hadanallah. Jadi Allah Ta'ala sebut kalladzi istahwathu. Jadi Allah Ta'ala umpamakan ayat yang sebelum itu dengan ayat selepasnya. Pertama, Allah Ta'ala umpamakan murtad selepas beriman itu dengan hilangnya akal ataupun majnun, kalladzi istahwathu syayatin, yang telah disesatkan ataupun hilang akal kerana mengikut syaitan. Itu adalah perumpamaan yang pertama. Okey. Dan juga diumpamakan murtad selepas iman itu juga diumpamakan seperti keheranan ataupun kekeliruan tadi, ya. Jadi itu letak sekali. Maknanya Allah Ta'ala umpamakan murtad selepas iman itu, pertama hilang akal, kemudian yang kedua adalah keliru ataupun berada di dalam kesesatan, hairan, tidak jumpa jalan yang benar. Itu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala mengumpamakan musyrikin Mekah seperti Abu Jahal dan guru-gurunya yang mahu umat Islam itu murtad. Mereka itu adalah seperti syaitan yang telah menyeru, yang telah menyesatkan manusia. Kemudian perumpamaan yang ketiga, mereka yang seru ke jalan Allah ataupun da'watullah an-nasa lil iman wa nuzulul malaikah, Allah Ta'ala umpamakan seruan Allah supaya manusia itu beriman, dan juga malaikat dan Nabi kita Muhammad SAW sepertilah sahabat-sahabat yang berada di sekeliling mukmin di awal dakwah Nabi SAW. Jadi ada yang dipaksa untuk murtad, dan di sekelilingnya ada sahabat-sahabat yang meminta supaya mereka teguh dengan iman, mengajak mereka kepada hidayah. Maka Allah Ta'ala umpamakan malaikat dan Allah Ta'ala yang seru kepada iman itu dengan sahabat-sahabat yang menyeru kepada petunjuk. Jadi dari sudut bahasanya tashbih, di dalam ayat ini ada beberapa tashbih, iaitu ada 4 tashbih sebagaimana yang saya sebut tadi. Jadi Allah Ta'ala nak umpamakan kamu wahai kafir Quraisy, musyrik Mekah yang menyeru kepada murtad itu, kamulah seperti syaitan. Seperti syaitan yang menyesatkan manusia. Wajahnya berbeza tetapi fungsinya sama, iaitu menyesatkan. Jadi kalaulah ada sekarang ini mereka yang seru kepada kemurtadan ataupun mereka yang seru kepada kekufuran dan sebagainya, mereka itu adalah seperti syaitan. Kita boleh umpamakan. Kemudian Allah Ta'ala juga umpamakan kekufuran itu adalah majnun. Seseorang yang kufur itu mereka adalah gila. Gila ini maknanya mereka tidak ada akal, walaupun ada akal. Mereka juga diumpamakan seperti orang yang keliru, orang yang sesat, tidak jumpa jalan yang benar. Jadi mereka yang kufur ini berada dalam kekeliruan, mereka yang tidak mengguna akalnya yang waras, jadi sehingga mereka itu kufur, mengikut ajakan ataupun mengikut seruan syaitan. Dan Allah Ta'ala juga umpamakan yang pertama tadi, murtad itu murtad seperti gila tadi. Dan Allah Ta'ala juga umpamakan malaikat dan seruan ke jalan Allah SWT itu dengan sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekeliling Nabi dan juga bersama dengan mukmin pada masa itu. Mereka itu menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada petunjuk, bersalahan dengan kafir Quraisy ataupun syaitan. Mereka itu seru kepada kekufuran. Jadi itu adalah tashbih yang ada di dalam ayat ini.
Okey, itu sedikit tafsiran. Jadi insya-Allah kita tengok sekarang i'rab ayat 71 ini. Ayat 71. Jadi Allah Taala menyebut qul amrun sakin. Qul itu adalah fi'il amar dan mabniyun 'ala sukun. Wal fa'il anta, dan fa'ilnya adalah awak. Awak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hamzah itu adalah lil istifham, kata tanya. Ingkari, dan dia adalah dari sudut fungsi maknanya adalah ingkar. Maknanya tolak, ataupun kita boleh terjemahkan tidak. Dan kalau dibaca tafsiran kitab-kitab tafsir yang lain juga dia ada makna ta'yisun ataupun ta'yisi, lit ta'yisi. Jadi alif itu dia bermakna tidak. Jadi kalau kita nak terjemahkan dengan makna tidak, jadi kita boleh sebut kami tidak akan menyeru selain daripada Allah. Itu kita terjemahkan. Kerana istifham ini dia bukan bermakna tanya, tetapi dia bermakna ingkari, menidakkan. Di dalam Al-Quran, kata soal itu dia bukan sebenarnya nak tanya. Kalau kita dalam kehidupan seharian kita tanya, kita betul-betul tanya dan kita nak jawapan kerana kita tidak tahu. Tetapi dalam Quran ini Allah Ta'ala bukan tanya nak jawapan, tetapi Allah Ta'ala nak bagi tahu sama ada ingkari ataupun taubihi, nak hina, ataupun juga di sini mungkin ta'yisi. Ta'yisi ini maknanya nak nyatakan kepada kafir Quraisy mereka sudah pun berputus asa dan kami tidak akan seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai kafir Quraisy, kamu seru banyak mana pun, kami tidak akan ikut apa seruan kamu, ajakan kamu supaya kami murtad. Seolah-olahnya begitu. Jadi hamzah itu adalah ingkari. Ingkari maknanya ingkar. Ingkar maknanya tidak mahu. Jadi kul anad'u, seolah-olahnya Nabi perlu kata kepada kafir Quraisy yang mengajak murtad itu, wahai kafir Quraisy, kami tidak akan menyeru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tanya, bukannya adakah kami patut seru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tanya macam tu, pastilah kafir Quraisy kata, ya patut. Tidak begitu kan? Tetapi sebenarnya bukan nak tanya. Bukannya Allah Ta'ala minta Nabi itu tanya kafir Quraisy, apakah kami patut seru selain pada Allah SWT. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah di sebaliknya, bermaksud ingkari. Maknanya diminta untuk Nabi beritahu kepada kafir Quraisy, kami tidak akan seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kamu hendaklah putus asa, ta'yisi, berhenti. Kamu putuslah, jangan haraplah jangan haraplah kami akan kembali kepada ajaran lama ataupun murtad. Jadi hamzah itu adalah ingkari. Nad'u mudhari' marfu', nad'u mudhari' marfu' bidhammah muqaddara 'ala al-waw. Nad'u ini adalah fi'il mu'tal, fi'il mu'tal akhir, ada wa di belakang tu. Dia da'a yad'u. Nad'u ini nun itu kerana nahnu, nad'u mudhari' marfu'. Jadi hukumnya adalah marfu'. Kali ikutnya kita baca apa? Nad'u. Nad'u, waw itu bari hadapan. Oleh kerana berat, listiqal, berat nak sebut nad'u sehingga mocong mulut kan. Jadi waw itu dimatikan. Waw itu dimatikan. Jadi dibaca nad'u. Jadi dia adalah mudhari', hukumnya marfu'. Marfu' tandanya adalah baris hadapan, tetapi baris hadapan itu tak ada pada waw ini. Dia muqaddarah, ditakdirkan ada, alal waw, seolah-olahnya ada. Tetapi dia tak ada, tidak ditulis, tidak disebut. Itulah maksudnya bidhammah muqaddarah. Kenapa tidak dijelaskan ataupun tidak dizahirkan baris dhammah itu? Kerana dia berakhir dengan waw. Berakhir dengan waw, fi'il mu'tal yang ada huruf illah. Wal fa'il dia, pelakunya adalah mustatir, berada di dalam fi'il ni, iaitu nahnu, kami. Jadi kami itu adalah fa'il,
siapa yang seru, maknanya yang seru adalah kami. Kami itu adalah kembali kepada Nabi dan juga sahabatnya, di mana kita semua sudah tahu surah Al-An'am ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Jadi ditujukan kepada kami itu adalah Muslim ataupun mukmin yang awal memeluk agama Islam, yang menerima dakwah Nabi SAW. Jadi mereka itu, sebagaimana saya cerita awal tadi, mereka ditekan, dipaksa untuk murtad. Jadi mereka kata apa? Kami tidak akan menyeru. Min dunillah muta'alliqani binad'u. Min dunillah jar wa majrur. Min dun selain. Min itu dari, dun itu bukan ataupun lain. Jadi dari lain Allah. Maknanya kita terjemahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Muta'alliqani binad'u. Bergantung, merujuk jar wa majrur ini kepada fi'il nad'u. Allah mudhafun ilaih, min dunillah. Jadi min huruf jar, dun itu adalah mudhaf. Kemudian Allah itu adalah mudhafun ilaih, barisnya di bawah disebut min dunillahi. Kenapa dibaca hi Allah itu? Kerana dia adalah mudhafun ilaih. Ma isim mausul, isim mausul sakin. Sakin maknanya alif itu baris mati, disebut ma. Fi mahalli nasab, di dalam keadaan hukumnya adalah mansub kerana dia adalah maf'ulun bih. Nad'u min dunillah ma, nad'u min dunillah nad'u ma, kami menyeru, berdoa, menyembah sesuatu. Ma itu adalah maf'ulun bih. Ma ini isim mausul dan dia kembali kepada umum, sesuatu yang tidak ada akal. Kalau man adalah untuk manusia, jadi ma ini sesuatu benda. Jadi benda di sini adalah kembali kepada apa-apa saja Tuhan, sama ada berhala ataupun apa-apa saja Tuhan. Cuma semasa Nabi dakwah di Mekah Al-Mukarramah itu, Tuhan yang disembah oleh kafir Quraisy ialah berhala. Jadi ma itu juga boleh kita terjemahkan, kami tidak akan menyeru berhala ataupun batu yang disembah oleh kafir Quraisy. Ma mausul sakin fi mahalli nasab maf'ulun bih, maknanya mansub. Ma itu maf'ulun bih mansub. Jadi dia mabni, mausul mabniyun ala sukun. Dia mabni, ma ini dia mabni, dia tak berubah barisnya. Jadi kedudukan asalnya adalah maf'ulun bih dan hukumnya adalah mansub. La nafiyah, la nafiyah, nafi, huruf nafi, bukan huruf nahi. Kalau huruf nahi maknanya larang, kalau huruf nafi maknanya tidak. Dan bezanya, kalau nafi bacaan dia adalah baris hadapan, la yanfa'u. Tapi kalau nahi dibaca dengan baris mati, dan biasanya kalau nahi adalah mukhatab, fi'il mudhari' bagi dhamir mukhatab, la tanfa', la tadhhab, contoh, jangan kamu pergi, contohnya. Jadi baris akhir fi'il mudhari' ini dibaca dengan baris mati. Jadi la nafiyah maksudnya tidak. Yanfa'u mudhari' marfu'. Jadi dia la nafiyah ini dia tidak ada fungsi sama ada menjazamkan ataupun menasabkan, tetapi dia mengekalkan fi'il mudhari' itu dengan hukumnya marfu'. Tanda marfu'nya adalah bidhammah, dibaca dengan yanfa'u, bukan yanfa'a, bukan yanfa', kerana hukumnya marfu', dibaca dengan yanfa'u. Jadi tanda dhammah, tanda marfu'nya adalah baris hadapan, yanfa'u. Wal fa'il, dan fa'ilnya adalah huwa. Huwa kembali kepada mana? Kembali kepada ma tu. Dia berhala itu, ia tidak memberi manfaat. Wal fa'il huwa na maf'ulun bih, yanfa'una. Nun itu adalah dhamir muttasil fi mahalli nasab maf'ulun bih. Jadi dia tak boleh beri manfaat kepada kami. Manfaat di sini contohnya menyembuhkan kami sakit, memberi rezeki kepada kami, kemudian memberi kebaikan kepada kami. Dia tidak ada apa-apa berhala itu. Wa atifah wa huruf ataf. Jadi berhala yang disembah oleh kafir Quraisy itu, yang tidak akan disembah oleh mukmin, itu
dia ada dua benda, iaitu pertama tidak memberi manfaat, dan waw huruf ataf dia juga la nafiyah, tidak yadurruna, tidak memberi mudarat. Memberi mudarat di sini mematikan kami ataupun menurunkan musibah bala kepada kami, kemudian memberi penyakit kepada kami. Jadi berhala itu dia berhala semata-mata. Kalau kami sakit bukan kerananya, kalau kami sihat juga bukan kerananya, kalau kami melimpah ruah rezekinya bukan dia yang beri rezeki, kalau kami sempit rezekinya, miskin fakir, bukan kerana berhala tersebut. Kalau kami ditimpa musibah bukan kerana kami tidak sembah berhala. Dan jika kami mendapat kebaikan yang banyak, rezeki, melimpah ruah, keamanan dan sebagainya, bukan kerana kami sembah berhala ini. Jadi berhala ini dia tidak la yanfa' wala yadur. Na itu kembali kepada mukmin kami, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadurruna mithlu yanfa'una. Yanfa'u ini fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah, dan na itu adalah dhamir muttasil fi mahalli nasab maf'ulun bih. Okey, wa nuraddu. Okey, wa nuraddu, waw ini dia ataf kepada anad'u. Anad'u. Jadi waw ataf ini dia kembali kepada waw ini kembali kepada la yanfa'u wa la yanfa'u. Waw yang kedua ni kembali kepada anad'u. Jadi seolah-olahnya Allah SWT mahu Nabi kita bagi tahu kepada kafir Quraisy. Apa yang dia perlu bagi tahu? Pertama, kami tidak akan kembali menyembah berhala yang tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Tidak ada memberi manfaat, tidak boleh memberi kemudaratan. Dan yang kedua, apa yang diminta supaya Nabi kita sebut juga anuraddu ala aqabina, kami juga tak patut dikembalikan kepada agama sebelum kami. Jadi kami juga tak patut, kami tidak perlu ataupun tidak patut untuk kembali kepada agama lama, aqabina, selepas Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada kami. Jadi dua kenyataan tersebut. Pertama, kami tidak akan menyembah berhala yang tidak ada memberi manfaat. Yang kedua, kami tidak akan kembali kepada agama yang lama, walaupun kamu kafir Quraisy paksa, seksa dan sebagainya. Dan di akhir itu, di akhir surah ini disebut, sesungguhnya inna huda hudallah, petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Maknanya kalau ada petunjuk ataupun jalan selain daripada jalan yang ditunjuk oleh Allah SWT, itu bukan benar. Yang benarnya yang merupakan petunjuk, yang merupakan hidayah adalah jalan Allah SWT, petunjuk Allah SWT. Jadi begitu sekali dia punya keyakinan ataupun keteguhan iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga inilah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka kata kepada kafir Quraisy. Okey, waw itu adalah waw ataf. Kemudian nuraddu mudhari mabni lil majhul. Kalau asalnya radda yaruddu, tapi bila mabni lil majhul nuraddu, kami dimurtadkan, wa nuraddu, kami dikembalikan, dimurtadkan, dikembalikan, mudhari' mabni lil majhul. Kalau kita nak letak fa'il dia, mungkin kita boleh sebut wa yaruddul musyrikuna, mungkin wa yarudduna al musyrikuna, kalau kita nak letak fa'il. Jadi kalau kita nak letak yarudduna al-musyrikuna. Jadi musyrikun itu adalah fa'il. Tapi dibuang ni. Jadi kalau kita letak fa'il, kita baca yarudduna, akan memurtadkan kami. Siapa yang memurtadkan? Iaitu musyrikun, orang-orang musyrikun. Mereka yang paksa ataupun minta pujuk kami murtad. Jadi fa'il dia adalah
fa'il dia adalah musyrik. Fa'il itu adalah musyrik. Yarudduna, ya itu fi'il mudhari'. Na ini adalah maf'ul, maf'ulun bih. Maf'ul muqaddam, na. Na itu adalah maf'ul. Maf'ulun bih. Muqaddam. Jadi na maf'ulun bih muqaddam. Musyrikun adalah fa'il muakhkhar, dia duduk di akhir selepas maf'ul. Jadi kalau kita nak susun ayat biasa kita ni, beginilah kita buat, yarudduna al-musyrikun. Musyrikin telah memurtadkan kami ataupun akan memurtadkan kami. Tapi dibaca dengan nuraddu. Nuraddu ini mabni lil majhul. Kenapa dibaca dengan nuraddu? Kerana fa'il ini telah dihazaf. Fa'il ini telah dibuang. Asalnya ada fa'il kan? Fa'il ini telah dibuang. Apabila dibuang fa'il, maka dibaca nuraddu. Asalnya yaruddu. Kenapa dibaca pula nuraddu? Kerana nun nun yang ada kat situ, kat awal tu, dia ada nun kan? Dia ada nun tu. Dia ada nun kat sini. Ada nun, ada nun ni yarudduna. Yarudduna itu dimasukkan ke dalam fa'il kerana dia jadi naib fa'il. Jadi oleh kerana na itu dah jadi naib fa'il, diganti musyrikun itu fa'il, telah diganti dengan na menjadi na itu menjadi naib fa'il. Jadi na itu ganti nama itu dimasukkan ke dalam fa'il. Jadi asalnya yaruddu hum ataupun huwa bertukar kepada nuraddu. Nuraddu ini nun ini asalnya adalah maf'ulun bih. Asalnya maf'ulun bih, tetapi dia sudah menjadi timbalan ataupun ganti kepada fa'il, naib fa'il, maka dimasukkan ke dalam fi'il nuraddu. Jadi nuraddu itu adalah fi'il mabni lil majhul dan naib fa'il dhamir mustatir yang ada di dalam tu iaitu nahnu. Okey, nampak jelas insya-Allah. Jadi nuraddu itu mudhari' mabni lil majhul wa naib fa'il mustatir nahnu. Maknanya dhamir mustatir yang ada pada nuraddu itu adalah naib fa'il. Ala aqab muta'alliqun bi nuraddu. Ala ini huruf jar, aqab jamak kepada aqibun, tumit ataupun hujung. Jadi dia bila jawab majrur dia bergantung kepada fa'il. Jadi tempat bergantungnya adalah pada nuraddu. Nuraddu kami dikembalikan. Kami dimurtadkan kepada apa? Kepada apa yang sebelum kami. Sebelum kami iaitu agama musyrik. Naruddu ala aqab. Aqab itu adalah mudhaf dan na itu adalah mudhafun ilaih. Ala aqabina, apa agama kami yang lama, iaitu menyembah berhala dan seumpamanya. Jadi mudhafun ilaih. Ba'da zaraf. Ba'da ini zaraf zaman, zaraf zaman selepas satu masa. Zaraf mansub, barisnya di atas. Zaraf ini ba'da ini dia hukumnya adalah mansub, barisnya di atas. Muta'alliqun bi nuraddu. Jadi mungkin di sini dia maf'ul fihi. Maf'ul fihi, sebab itulah dia jadi mansub. Zaraf mansub, muta'alliqun bi nuraddu. Idh zarf lil madhi. If ini juga adalah zaraf. Ba'da selepas zaraf. Idh juga adalah zaraf. Kata nama masa. Idh ini maknanya zaraf lil madhi, satu masa dahulu. Lil madhi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ba'da idh. Idh itu adalah zaraf, dia mabni ala sukun dan kedudukannya adalah mudhafun ilaih. Dan makna idh ini adalah masa yang
dulu. Maksudnya begini, selepas satu masa dahulu, iaitu Nabi dibangkitkan, kemudian Nabi seru kepada Islam, Allah Ta'ala telah beri petunjuk kepada kami. Jadi takkanlah kami mahu kembali kepada agama yang lama. Sedangkan Allah Ta'ala dulu, selepas kami sesat ataupun kami tidak dapat petunjuk, Allah Ta'ala telah tunjuk kepada kami. Bila dia beri petunjuk itu, iaitu pada satu masa yang lepas, pada masa yang satu masa dulu. Ini lawan dia adalah idza. Kalau idza zaraf menunjukkan mastaqbala minaz zaman, masa yang akan datang. Jadi kalau masa yang telah lepas. Jadi itu kembali kepada petunjuk yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat Nabi, di mana hidayah itu diberi pada masa lepas lah, masa dululah, kembali kepada semasa Nabi menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ketika satu masa yang lepas, Allah Ta'ala telah memberi petunjuk kepada kami. Kalau idza, ketika satu masa akan datang, berlaku sesuatu perkara. Contohnya, idza dengan ini dia bersalahan. Jadi kalau maknanya adalah kata nama masa yang berlaku pada masa yang lepas. Jadi zaraf lil madhi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Jadi kedudukannya adalah jar kerana dia mudhafun ilaih. Tapi itu dibaca dengan baris mati. Id hada madin mabniyun 'ala al-fath. Fi'il madin dia mabni. Kita dah belajar sebelum ini. Fi'il yang mu'rab, yang berubah baris huruf akhirnya, baris akhirnya, ialah fi'il mudhari' sahaja. Fi'il amar dan juga fi'il madin dia adalah mabni. Jadi madin mabniyun 'ala al-fath. Fi'il madin mabniyun 'ala al-fath, tetapi dia tak nampak dia punya baris ni, mana fathahnya, sebab alif maksurah ini tak ada baris pun, dibaca dengan hada. Sebab itu disebut muqaddar 'ala al-alif. Jadi pada alif maksurah ini ada sebenarnya baris. Hada ini sebenarnya ada baris ni, baris atas, tetapi tidak zahir alifnya kerana dia adalah fi'il mu'tal. Madin mabniyun 'ala al-fathah al-muqaddar. Muqaddar maknanya ditakdirkan, dia ada pada alif. Macam saya hurai tadi, macam yad'u lebih kurang. Yad'u itu fi'il mudhari' kan. Jadi hada ini adalah fi'il madin. Fi'il madin. Okey, muqaddar 'ala al-alif. Ada baris atas yang takdirnya adalah pada alif maksurah tu, hada. Hadana, na itu adalah maf'ulun bih. Jadi yang telah beri hidayah, yang telah Allah Ta'ala beri hidayah kepada kami. Jadi kami itu adalah maf'ulun bih. Wal fa'il, Allah itu adalah fa'il marfu'. Ba'da id hadanallah. Ba'da id hadanallah. Hada itu adalah fi'il madhi. Kemudian na itu adalah maf'ul bih muqaddam. Allah itu adalah fa'il marfu'. Fa'il marfu', jadi Allah itu dibaca dengan hu. Hadanallah hu. Hadanallah hu dibaca dengan hu, bukan hi, bukan ha, kerana dia adalah fa'il marfu' bi dhammah. Ka huruf jar alladhi isim mausul. Jadi jar wa majrur muta'alliqani bihal min fa'il nuraddu. Min fa'il nuraddu. Jadi nuraddu ini dia ada hal. Jadi macam mana kita nak takdirkan? Jadi mungkin kita boleh takdirkan nuraddu. Jadi kalau kita baca tadi nuraddu ala aqabina, kan, nuraddu ala aqabina. Jadi nuraddu ini dia ada fa'il. Jadi ada hal, mungkin kita boleh takdirkan khasirin.
hal itu, kami dikembalikan murtad dalam keadaan rugi. Jadi khasirina ini adalah hal, ini adalah hal khasirina, hal keadaan kami. Jadi hal inilah tempat bergantungnya kalladhi. Jadi mereka-mereka yang disuruh kepada kekufuran itu dan mereka setia, teguh, patuh, tidak beriman, tidak bertukar, tidak murtad, kembali kepada agama-agama mereka. Dan kalaulah mereka itu kembali kepada agama mereka, mereka berada dalam keadaan yang rugi. Jadi kalladhi, perumpamaan mereka itu, kalladhi ini muta'alliqun bihal khasirin itu, min fa'il nuraddu. Nuraddu ini ada fa'il dia ataupun naib fa'il. Jadi menerangkan keadaan, hal itu menerangkan fa'il di dalam nuraddu, dan dialah tempat bergantungnya kalladhi, jar wa majrur ini. Jadi seperti mereka yang seperti hal keadaan mereka yang rugi itu, sekiranya kembali ke dalam agama yang lama, sepertilah mereka yang disesatkan oleh syaitan. Jadi kalladhi muta'alliqan bihal, halnya tidak disebut. Jadi kita takdirkan tadi dengan khasirina. Okey, khasirina ini adalah hal. Khasirina, ataupun kalau nak takdirkan dengan jadi kalau kita lihat nuraddu ini, kalau lihat fa'ilnya adalah musyrikun. Jadi kalaulah fa'il musyrikun juga kita boleh takdirkan mujbirina. Mujbirina ini mereka yang memaksa itu, musyrikin Mekah itu, sepertilah syaitan yang telah menyesatkan. Jadi khasirin ataupun mujbirin, semua ini boleh jadi hal kita takdirkan dengan siap ataupun dengan bentuk ayat itu, kita boleh takdirkan hal tersebut. Mungkin kita boleh sebut nuraddu mujbirina ala aqabina ataupun nuraddu khasirina ala aqabina. Apakah kami patut kembali kepada agama-agama kami yang lama dalam keadaan kami rugi? Ataupun apakah patut kami kembali ke agama kami yang lama dalam keadaan mereka itu yang memaksa kami? Jadi semua itu, sama ada mereka yang memaksa ataupun keadaan mereka yang rugi kerana kalau kembali kepada agama yang lama, seperti kalladhi, umpama mereka itu. Jadi Allah Ta'ala cuba untuk beri perumpamaan seperti syaitan. Jadi syaitan itu adalah musyrikin Mekah yang membisik, yang memaksa, yang menyesatkan manusia. Kemudian khasirin, kalau kita nak ambil hal dengan khasirin itu, seperti orang yang sesat itu, dia keliru, tidak dapat petunjuk, hidayah. Sedangkan bersama mereka sahabat-sahabat yang mengajak mereka untuk menuju kepada jalan yang benar, tetapi mereka berada dalam kesesatan ataupun tidak nampak jalan yang benar. Jadi muta'alliqum bi hal fa'il nuraddu, boleh kita cuba takdirkan dengan khasirina ataupun mujibina. Baik, apabila jumpa dengan ta'alluq dengan hal ataupun dengan na'at yang mahdhum-mahzub, inilah yang agak mencabar untuk kita takdir. Kalau yang biasa-biasa tu mungkin kita pernah jumpa, tak jadi masalah. Okey, kemudian istawa itu adalah istawathu madin mabniyun, alal fathah muqaddar alal alif mahdhufah liltiqa'is sakinain. Okey, panjang dia sebut. Kita tengok, kita tulis kat sini. Istahwat. Istahwat. Ini istahwathu. Ini kita jumpa dalam Quran. Okey, asal istahwat itu adalah hawa.
Hawa maknanya nafsu, hawa, kehendak. Jadi kalau kita nak terjemah secara harfinya, istahwat syayatin. Syaitan dia telah minta untuk ikut hawa dia, kehendak syaitan itu. Syaitan telah minta seseorang mengikut kehendak syaitan itu. Jadi hawa itu telah ditambah alif sin ta untuk menunjukkan talak, minta. Kemudian hawa istahwa. Ini asal dia, istahwa. Jadi ada alif ni, ada alif kat sini baris mati, saya letak baris mati lah. Kemudian bila syayatin ni adalah ramai, syaitan satu. Kalau syayatin ni jamak. Jadi jamak ini diguna dengan muannas. Jadi bila guna dengan muannas kena letak ta. Kena letak ta kan? Jadi taknis. Nampak kan? Okey. Jadi dalam ayat itu istahwathu. Istahwathu. Kat mana hilang yang ya ni? Ya ni sebenarnya telah hilang. Telah dihilangkan ataupun dibuang, dihazaf. Jadi dia beritahu tadi istahwat itu mabniyun 'alal fathah, 'alal alif, ala alif muqaddar ni, 'alal fathil muqaddar 'alal alif mahdzufah. Ini alif ni, ini bukan ya, ini adalah alif maksurah. Jadi alif ini telah dibuang. Dibuang. Saya buat kat bawah ni. Okey, saya buat kat bawah lah ke. Bentuk maksur. Okey. Istahwathu. Jadi kerana dia ada dua mati, apa guna ada dua mati kan? Kalau kita sebut istahwat, apabila ada dua baris mati, satu baris tu dibuang. Dibuang semua pula dah. Satu baris ini dibuang. Sekejap saya buang. Mana? Okey, buang sini. Jadi yang ni saya buang. Jadi bila saya buang, dia akan jadi istahwat. Okey, semula. Asalnya hawa. Bila hawa untuk memberi makna minta, maka ditambah alif sinta. Wazan dia istaf'ala. Wazan dia istaf'ala. Jadi dibaca dengan istahwa. Istahwa. Jadi di atas ni dalam Quran disebut istahwathu. Istahwathu. Jadi mana alif ni? Jadi rupa-rupanya alif itu telah dibuang. Telah dibuang. Kenapa dibuang? Kerana bertemu dua baris mati. Kan ada dua baris mati tu. Jadi dalam bahasa Arab kaedahnya bila iltiqa' sakinain, berjumpa dua baris mati, dibuang satu baris mati. Jadi jangan buang ta ni. Ta ini adalah alamat ta'nis. Alamat dia ta'u ta'nis sakinah. Jadi tidak dibuang. Jadi dibuang huruf illah ini. Bila dibuang huruf illah, maka jadi istawat. Jadi samalah dalam Quran tadi. Akan jadi istawat. Hu ini adalah maf'ulun bih. Istawat. Kemudian ditambah hu. Jadi istawat hu syayatina. Jadi kalau kita nak terjemah, istawat syaitan telah berusaha ataupun meminta seseorang mengikut kehendaknya. Hawa ni adalah hawa nafsu, ataupun kehendak nafsu, ataupun kehendak syaitan. Kalau syaitan kita pun guna juga hawa nafsu. Hawa ni maknanya kehendak ataupun kemahuan. Jadi asalnya ada alif maksurah tadi. Itulah maksud yang disebut oleh Syekh Tayyib Al-Ibrahimi. Apa dia sebut? Dia sebut istawa madin mabni. Dia adalah fi'il madin mabni. Alal fathil muqaddar. Mabni di atas baris atas yang ditakdirkan ada alal alif. Tapi mana alif? Dalam ayat tadi tak ada alif. Istawat ada ta. Rupanya alif itu mahdzufah, dibuang. Kenapa dibuang? Kerana iltiqa' sakinai, kerana bertemu dua baris mati.
kena satu baris mati itu dibuang. Jadi al-fathul muqaddar ala alif itulah yang kita mungkin tak nampak sebenarnya dia ada tetapi telah pun dibuang. Yang saya buang ni, yang saya tulis merah itulah maknanya alif. Alif maksurah yang asalnya ada hawa, kemudian menjadi istahwa, kemudian bila diletak huruf ta'nis jadi istahwat, kemudian tak guna baris dua mati ini dibuang istahwat. Jadi sebenarnya ada mabni alal fathah alal muqaddar ala alif mahdhufah yang dibuang. Jadi kalau kita nak sebutnya ada sebenarnya baris atas kat situ. Kat situ tu ada baris atas. Tapi tidak disebut kekal istahwa mati kita letak baris mati istahwa. Tapi sebenarnya di atas tu ada baris mati. Tapi tidak disebut lit ta'adzur kerana udzur, keuzuran. Tak boleh letak baris atas tadi. Okey, itu adalah huraian bagi fi'il istawa. Liltiqa' sakinan. Ta itu adalah ta ta'nis sakinah. Ta itu adalah ta ta'nis. Ta ta'nis maknanya ta menunjukkan perempuan. Kalau kita belajar fi'il madhi zahaba huwa. Tapi kalau perempuan hiya zahabat. Jadi ta yang mati itu adalah menunjukkan hiya, dia perempuan. Jadi syaitan ini bila jamak rupanya bertukar menjadi perempuan. Jamak dari sudut bahasanya muannas. Istawat hu itu adalah maf'ulun bih. Syayatin itu adalah fa'il marfu' bid dhammah. Syayatinu jamak taksir. Jadi dia marfu' dengan dhammah dan dia adalah fa'il. Jadi kalau orang tanya siapa yang menyesatkan? Yang menyesatkan adalah syaitan. Yang menyesatkan syaitan. Siapa kena sesat? Adalah dhamir tu hu. Seseorang dia disesatkan oleh syaitan, diminta oleh syaitan supaya mengikut hawa nafsunya. Jadi bila dia ikut, maka dia akan menjadi seolah-olah akalnya tidak waras kerana ikut syaitan, tidak menggunakan akal dengan betul. Dan juga keadaan dia adalah keliru. Mana matlamat hidupnya? Tidak jumpa jalan yang benar ataupun petunjuk hidayah. Fil ard muta'alliqun bistahwathu. Jadi fi ini jar wa majrur. Pertama dia ta'alluq kepada istahwathu, fi'il istahwathu. Telah disesatkannya di bumi. Itu ataupun bimahdhuf hal, jumpa baliklah. Bimahdhuf hal min maf'ul istahwathu. Ataupun juga boleh dia bergantung kepada hal pada hu, dhamir hu itu. Mungkin kita kalau kita nak takdirkan mungkin hal dhamir hu ini kainun. Istawathu kainan fi al-ardi. Jadi fil ardi ini bergantung kepada kainan tadi. Boleh kalau kita nak takdirkan kainan ataupun matluban. Jadi fil ard ini bergantung kepada apa tadi hal pada istahwathu. Ataupun yang ketiga bimahdhuf hal min ad-dhamir mustakin fi hayran. Hayran ini adalah sifat musyabbahah dan dia beramal dengan fi'il, seolah-olah disebut hara, seolah-olah dia fi'il. Jadi di dalam hayra ini ada dhamir dan dhamir itulah tempat bergantung kepada fil ardi. Jadi kalau tempat bergantungnya pada dhamir hayran itu seolah-olah ayatnya adalah kalladhi istawathu asyayatin hayrana fil ard. Jadi itu takdir dia. Kemudian hayran itu adalah hal mansub min dhamir maf'ul fi istawat. Okey. Jadi kita dah lebih masa. InsyaAllah pada minggu depan nanti saya akan huraikan ta'alluq fil ardi ini. Dia ada tiga ni. Pertama ta'alluq dia dengan istahwathu pun boleh. Kemudian hal
hal pada hu, dhamir maf'ul istawat hu itu adalah maf'ul bih. Jadi hu ini seolah-olahnya ada hal dia. Kita boleh letak apa mungkin matluban atau kainan, nanti saya tulis minggu depan. Kemudian ataupun juga boleh mahdhuf hal minad dhamiril mustakinni fi hayran. Jadi hayran ini dia adalah wazan fa'lan, dia adalah sifat musyabbah bil fi'li. Dia beramal dengan fi'il, dia seolah-olah seperti fi'il, dia merafukkan fa'il, seolah-olah dia ada fa'il. Jadi insya-Allah juga minggu depan saya akan huraikan sedikit sifat musyabbah insya-Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayran ini adalah hal mansubah min ad-dhamir maf'ul fi istahwathu. Jadi istahwathu itu ada dhamir hu. Hayran ini adalah keadaannya. Jadi dia telah disesatkan oleh syaitan, dan keadaannya selepas disesatkan itu, keadaannya adalah hayran, dalam kekeliruan, dalam kesesatan, ataupun dalam keadaan tidak tahu petunjuk ataupun jalan yang benar. Okey, insya-Allah insya-Allah minggu depan saya berhenti, kita berhenti kat sini kita berhenti kat fil ard ya. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan i'rab, bermula dengan mungkin saya ambil sedikit undur belakang sikit istawat syayatin, tapi kita akan fokus kepada fil ardi, ta'alluq kepada 3. Kemudian kita akan teruskan dengan i'rab selepasnya. Jadi ayat 71 ini dia agak dari sudut i'rabnya agak mencabar juga, agak panjang dan juga agak mencabar kerana tengok fil ardi ini dia tulis 3 ta'alluq ni. Kalau dia tulis 1 ta'alluq itu selesailah, kita boleh mudah saja. Tapi tiba-tiba keluar pula mahdhuf hal, kemudian ada pula selepas itu mahdhuf hal min ad-dhamir pada hayran dan selainnya. Jadi perlu kepada penerangan. Jadi insya-Allah penerangan kita sambung penerangannya minggu depan insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada 3 minit lagi, siapa yang ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini soal, saya ada 2 soal, kalau boleh. Ustaz? Ya sila ya. Pertama sekali Ustaz kata tasbih. Tasbih macam mana ejak dia, apa kalimah dia? Tasbih. Oh, tasbih ini perumpamaan. Ya, macam mana dia punya? Ya, ilmu ini dalam ilmu balaghah dalam ilmu balaghah at-tashbih. Macam ejaan dia tashin. Ini saya ada type ni. Ada nampak Ustaz Haji? Ejak ni. At-tashbih. Oh, atas tasrid ya. Tashbih maknanya perumpamaan dalam bahasa Melayu. Perumpamaan ini dalam ilmu balaghah. Contohnya saya sebut apa? Saya sebut ra'aitu al-asad. Ra'aitu kita ambil yang mudah. Haji Ruzlan kal asad. Haji Ruzlan seperti singa. Ini tasbih. Dia perlu ada apa? Dia perlu ada adat tasbih. Ka itu ataupun mislu pun boleh. Haji Ruzlan kal asad. Jadi kalau singa, apa sifat yang ada pada singa? Berani kan? Syuja'ah. Jadi maknanya Haji Ruzlan ni berani seperti singa. Itu tashbih dalam bahasa Arab. Sama juga dalam ayat tu. Dia nak bagi tahu contohnya kalladhi istawatu syayatin. Mana dia Allah Taala nak umpamakan kafir Quraisy yang mahu umat Islam murtad itu seperti syaitan yang menyeru kepada seseorang sesat. Sama kan? Maknanya syaitan dengan kafir itu dua-duanya menyeru kepada kesesatan. Jadi kafir seperti syaitan, orang apa yang 4 tadi saya sebut. Jadi dari sudut tasbih pun dalam ayat ini ada 4 tasbih itu memang hebat dalam satu ayat. Jadi kalau biasanya kita buat tasbih ni satu saja aja asad. Ini dia buat satu ayat, kemudian dia buat tasbih dengan satu ayat yang lain, dan di dalam ayat itu ada beberapa tasbih. Jadi itulah kita panggil kehebatan Al-Quranul Karim. Ada 4 tasbih kalau kita lihat di dalam ayat ini. Itu pun kalau nak hurai tasbih-tasbih tersebut
memang kalau orang yang mahir ilmu balaghah dia akan hurai lagi panjang, lagi hebat. Tapi yang saya sebut tadi adalah ilmu tashbih. Tajuk tashbih dalam ilmu balaghah. Contohnya Haji Ruzlan Kal Asad. Jadi ini salah satu contoh, ataupun kita sebut Haji siapa ni dalam kelas kita ni? Haji Jamil. Haji Jamil Kal Bahar. Haji Jamil seperti laut. Takkanlah Haji Jamil ni macam laut kan, orang handsome seperti laut tu. Jadi sebenarnya saya nak bagi tahu Haji Jamil ni adalah luas dia. Sama ada ilmunya, sama ada pemurahnya, dia adalah seperti laut. Kan laut tu kan dia luas. Jadi banyak ilmunya seperti laut, ataupun laut itu dia beri banyak kan kebaikan kan. Dia bagi ikan, dia bagi mutiara, maknanya pemurahnya laut itu. Jadi seorang yang pemurah ataupun seorang yang ilmu banyak, kita umpamakan seperti laut. Jadi Arab dia sebut Haji Jamil Kal Bahar. Jangan kita faham dari sudut makna harfi literal guna perkataan. Jadi janganlah marah kalau orang kata awak seperti laut. Bukanlah makna seperti laut. Laut itu yang kita lihat tu. Tetapi makna yang perumpamaan saja. Iaitu laut itu yang luas dan juga dia banyak manfaat. Jadi ini kita panggil tashbih. Mesti ada adab tashbih. Dia ada rukun dia. Yang pertama ni kita panggil musyabbah. Musyabbah maknanya orang yang kita nak umpamakan. Kemudian kaf itu dia panggil adat tashbih. Ini rukun dia mesti ada. Kemudian al-asad itu musyabbah bihi, yang kita guna untuk umpamakan dia. Jadi musyabbah Haji Ruzlan, musyabbah itu adalah Haji Ruzlan. Kemudian adat tashbih di dalam ayat ini, di dalam ayat jumlah yang saya bagi ini adalah kaf. Huruf kaf itu seperti. Dan musyabbah bihi adalah al-asad. Jadi dia kena ada rukun ni. Tapi kadang-kadang ada juga dia tak sebut rukun. Contohnya saya kata saya sebut Haji Ruzlan Asad. Dia adalah nama-nama dia Haji Ruzlan Asad. Haji Ruzlan ni singa, tapi sebenarnya ada kaf tu saya buang. Saya buang kaf tu. Tapi boleh juga berlaku dia ada tashbih baligh. Baligh ni bila ada tashbih tu dibuang. Jadi kadang-kadang bila dibuang adat tashbih itu maknanya lagi kuat. Jadi ini rukun dia musyabbah, adat tashbih, musyabbah bihi. Jadi dalam ilmu balaghah kita akan jumpa tajuk ini iaitu tashbih. Okey Haji Ruzlan. Tapi lebih selamat kaf lah Ustaz. Kaf itu adat tashbih. Mana lebih selamat lah. Kalau tak ada kadang Haji Roslan Asyid macam singa pula marah. Itu baligh. Dia buang adat tashbih. Nak bagi tahunya memang sebiji macam singa. Dia pakaf. Dia balik lagi. Yang elok yang mana satu Ustaz? Yang mana lebih selamat? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kaf ini juga boleh ditukar dengan mislu. Mislu seperti pula. Seperti itu juga adat tashbih. Ataupun yusyabbihu. Contoh kita tengok dalam ayat Quran kan. Allah Ta'ala sebutlah kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuh. Jadi kalau kita jumpa kamis ataupun kita jumpa laisa kamithlihi syai', kan ada kaf lagi, ada mis lagi. Jadi huruf-huruf itu dia juga adalah huruf seperti huruf tashbih. Kaf, mithlu, ataupun dalam surah Baqarah kan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Allah Ta'ala umpamakan orang munafik ini dengan cahaya, bila ada dia buang dan sebagainya. Orang munafik. Jadi banyak dalam Quran ada tashbih ni. Termasuklah tashbih yang kita belajar, yang kita jumpa dalam ayat 71.
Ustaz, kalau letak alif lam lah, contoh dia Hafiz Al-Assad yang Presiden Syria tu. Oh, itu dia punya gelaran dia. Dia punya apa orang panggil qabilah kot, ataupun laqab dia Al-Assad. Jadi keluarga dia tu semuanya ada Asad lah tu. Bukan Asad Singa. Asad, Bashar Asad, Basil Asad. Itu kita panggil gelaran dia, laqab dia, bukan tasbih. Oh, okay. Dia betul-betul berani dah tu. Jadi dia keluarga singa. Jadi keluarga dia semua ada Asad. Oh, baru tahu ini. Dia bukan Asad dengki, Asad. Itu Asad. Asadun singa. Jangan tukar alif dengan ha. Asad yang dengki tu dalam surah apa tu, yang surah qul a'udzu, surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasada. Jadi itu hasada itu maksudnya Asad dengki. Ya. Okey. InsyaAllah kalau ada jumpa lagi tasbih ni kita boleh tengok dalam ayat Quranul Karim. Allah Taala cuba untuk dalam Quran ni kadang-kadang dia mahu kita gambarkan. Kita panggil taswir. Kita seolah-olah bila kita baca ayat itu, kita boleh, ayat pendek tetapi kita boleh gambarkan satu cerita yang panjang, satu cerita yang besar. Contohnya di dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi Allah Taala ada karakter-karakter dalam tu, ada pelakon-pelakon dalam tu, ada kafir, ada syaitan, ada mukmin, ada Allah, ada malaikat, kemudian ada sahabat-sahabat, ada hidayah, ada kufur. Jadi dengan satu ayat itu kita dapat gambarkan satu masyarakat yang terdiri daripada unsur-unsur yang disebut tadi, dan mereka juga adalah boleh diumpamakan seperti, kalau orang kafir seperti syaitan. Kalau hidayah petunjuk itu dia punya lawannya yang kekufuran itu seperti kesesatan ataupun kekeliruan. Jadi kita baca ayat tu, kita dapat taswir, kita dapat gambarkan suasananya, keadaannya, orang-orangnya yang ada dalam ayat tersebut. Itu adalah kehebatan bahasa Al-Quranul Karim. Jadi diguna perumpamaan dan sebagainya. Contoh saya buat ayat ni lah, saya sebut Haji Ruzlan kal Asad ataupun Haji Jamil kal Bahar. Jadi ayatnya hanya 3 perkataan, tetapi sebenarnya bila disebut Haji Jamil kal Bahar, orang akan gambarkan Haji Jamil ini seorang yang pemurah contohnya, ataupun Haji Jamil ini seorang yang kaya seperti laut. Jadi dengan guna tasbih itu, orang dapat bentukkan satu lakonan, satu gambaran apabila membaca ayat tersebut. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Afwan ila liqa, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.